Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillah kepada Allah SWT kerana memberikan peluang kepada kita semua untuk hadir ke kuliah dalam minggu yang kedua ini. Baik, kalau boleh semua buka kamera, kalau boleh kalau tidak ada kesusahan untuk buka kamera, sila buka kamera. Kejap saya betulan grup. Dalam grup sila on kamera jika tiada kesukaran. Okey. Jadi macam saya dah beritahulah pada sebelum-sebelum ni, buka kamera ni bukan apa, saya sebagai pensyarah ni saya lebih gembira lah bila dapat tengok muka pelajar saya. Alhamdulillah sihat-sihat Aimah, Muhammad Danish tapi muka perempuan. Macam mana tu Muhammad Danish muka perempuan? Tak madam, saya guna akaun dengan adik saya. Okey, kalau boleh nanti tukar nama. Siapa nama ya? Saya kena tahu ni. Sofia. Sufiah, okey Sufiah, kalau boleh next time letak nama sendiri sebab saya nak semak nanti. Nak semak senarai Sebab nama. serahsia tadi. Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Tapi Sufiah saya ingat. Sufiah hadir. Okey. Yang lain pun kalau boleh guna nama sendiri. Okey, kalau terguna yang Umi punya ke, Abi Umi adik punya ke kan, boleh PM saya. PM message saya, cakap, Puan tadi saya guna Umi saya. Jadi nama saya siapa? Okey, saya akan buat rekod Sebab ini penting untuk kehadiran anda. Saya ada dah tambah daripada awak berapa orang je minggu lepas. Minggu ni dah 20 lebih. 24 orang setakat saya tengok semalam. Tengok hari ni tambah lagi. Okey, jadi ramai kalau menggunakan nama-nama glamour. Okey, saya susah nak detect. Jadi kehadiran pun susah. Ni Oppo. Siapa nama Oppo ni? Okey, Jadi guna nama sendiri. Kejap kena beritahu dalam grup pula. Sila guna nama sendiri untuk akaun Zoom. Okey, jika guna nama lain, sila PM saya. Sila PM saya. Okey. Jadi kat sini fahamlah. Jadi tak apa tak apa, guna dulu yang ada ni. Nanti next week nanti boleh guna nama sendiri Tak apa, tak ada masalah. Yang penting kena maklumkan saya. Baik. InsyaAllah hari ni sebenarnya kita dah masuk topik kedua bagi yang baru masuk. Untuk topik satu sebenarnya kita dah habis bincang dan juga ada tutorial untuk topik satu. Tak ada tutorial baru ni kan. Kita lebih kepada perbincangan dalam kuliah tentang topik satu. Cuma untuk minggu ni dah ada tutorial tutorial minggu kedua yang berdasarkan topik satu. Jadi kalau boleh topik satu tu boleh tengok nota yang ada dalam Google Classroom. Pastikan bahawa anda kalau boleh nota tu download untuk tengok-tengok. Tapi apa sekalipun sebenarnya bila belajar etika dan peradaban ni, saya cuma boleh katakan bahawa jangan terlampau orang kata mengambil fakta tu sebagai makanan anda untuk subjek ni. Okey, tinggi ayatnya tu. Jangan ambil fakta tu sebagai makanan untuk subjek ni. Sebab subjek ini seperti saya beritahu pada mereka yang dah ada minggu lepas lah, anda yang baru masuk ni saya ulang balik sikit je. Subjek etika dan peradaban ini ialah untuk kita membina insaniah pelajar. Okey, membina insaniah pelajar ni maksudnya saya nak awak dapat bina sesuatu dalam diri anda tentang etika dan peradaban. Etika dan peradaban. Apa itu etika dan apa itu peradaban? Sebenarnya selaku orang Islam, etika dan peradaban ini bukan benda yang sukar, benda yang senang. Tetapi selaku anak muda generasi sekarang, benda ni jadi susah. Kenapa jadi susah? Saya nak tanya kenapa jadi susah? Sebab apa? Bila anda belajar, orang kata bila kita belajar etika dan peradaban, baru kita nampak adanya zaman prakolonial, kolonial, zaman pasca kolonial. Kalau sebut pasal sejarah semua orang rasa mengantuk nak tidur kan. Saya pun gitu juga, bukannya suka sangat belajar sejarah ngantuk. Okey, tapi itu yang kita kena belajar daripada sejarah lah, maka kita semua ni ada. Daripada sejarah lah, maka kita belajar daripada orang kata pengalaman-pengalaman yang lama tu, yang menakutkan tu, dengan adanya penampor Jepun, selipar Jepun, dengan adanya penjajah British dan sebagainya tu, kita tak nak dah berulang. Awak nak ke keluar pergi berjuang menentang British? Nak jadi ke mereka yang dipenggal kepala oleh pihak Jepun? Tak Nak say. kembali, tak usah kan? Nak komunis kembali berkuasa ke? Nak ke? Tak nak. Takut. Jadi nak tak nak kena pergi pada sejarah juga bila nak belajar etika dan peradaban ni. Okay, sebab peradaban ini ia nampak macam perkataan adab, tetapi peradaban ini lebih menunjuk kepada proses
proses kita berjaya membina tamadun kita. Berjaya membina masyarakat dan negara kita. Itu sebenarnya proses peradabannya. Okey. Jadi saya kata tadi jangan jadikan fakta itu sebagai makanan untuk subjek ni. Apa yang penting untuk belajar subjek ni saya nak ulang ialah anda cuba faham dan cuba hadam, anda hadam isi kandungan subjek ni. Kenapa? Sebab isi kandungan ni nanti yang anda akan bawa untuk pergi ke peringkat yang lebih tinggi. Sekarang umur berapa tahun anda semua ni? 18. Oh, 18 lah. 20. Okey, lah muda lah 18, 20. Saya umur dah 40 tahun. 20 tahun lebih tua daripada awak kan. Okey, tapi orang kata umur 18, umur 20 ni baru nak mula hidup ni. Kalau dikatakan dari segi kelayakan mengundi tu, tak sampai lagi 18 ni sebenarnya. Ada pihak yang cuba fight untuk orang kata kebenaran mengundi ketika umur 18 tahun ni dah boleh dah buka, tapi masih lagi tergantung lah, tak ada lagi. Kita masih berpegang kepada peraturan lama iaitu umur 21 tahun boleh mengundi. Tapi kalau dikotkan umur 18 ni dah boleh berfikir. Bila dah boleh berfikir ni kadang-kadang kita rasa kita lebih tahu daripada orang lain. Bila dah pandai berfikir kan. Tu yang jadi etika pun tak nampak. Adab pun tak nampak kan. Okay. Jadi bila belajar subjek ni dia banyak. Dia bukan belajar etika je. Dia belajar adab, belajar adat, belajar adat resam, belajar adat istiadat. Kan? Kita dah belajar daripada topik satu. Okay. Saya suruh awak jawab soalan kuis pun. Ganda ke laut belaka jawab soalan kuis ni. Bagi definisi pun tak lepas. Yang mana satu adat, yang mana satu adat resam, yang mana satu adat istiadat. Pelik juga. Saya rasa soalan saya tu senang dah tu. Tapi susah nak jawab kan. Okey. Macam untuk pengetahuan anda, buku yang saya bagi link tu, buku ni, saya daripada tutorial tu memang saya link kepada buku ni. Sebab nota untuk awak yang saya bagi dalam Google Classroom, nota tu tak datang daripada buku ni. Nota tu datang daripada UKM yang dikeluarkan oleh pihak UKM, yang mana pihak mereka ada satu akademi tamadun akademi tamadun yang mengeluarkan nota tu. Saya ambil nota daripada UKM dan tutorial awak saya ambil daripada buku. Jadi kalau anda ada buku ni, mungkin membantulah. Kalau tak pun sebenarnya nota tu membantu. Cuma awak tak nampak je nota tu membantu secara tidak langsung. Buat apa saya bagi awak nota kalau tak membantu kan? Maksudnya ada juga. Itu yang saya kata, bila saya mengajar, awak dengar, awak faham. Jadi bila nak jawab tutorial, tak ada buku pun tak apa sebenarnya bila anda faham. Sebab tengok soalan bahagian kedua untuk tutorial anda, apakah pandangan anda, saya bertanya, apakah pemahaman anda terhadap etika daripada 3 sudut biografi, struktur sosial dan juga sejarah. Iaitu saya jelaskan dalam topik pertama. Dalam nota pun ada sebenarnya. Tapi kalau anda faham sebenarnya, anda boleh menulis dengan baik untuk soalan itu. Jadi perlu ke hadam benda dalam buku ni, benda dalam nota? Tak perlu bagi saya. Jangan hafal. Anda kena faham sahaja. Jadi bila saya ngepek awak dalam kuliah ni, dia ngepek lah. Awak dengar super mokcik tu orang ngepek Okay, ni bukan ngepek. Ini sebagai orang kata benda yang awak dengar. Nanti bila nak jawab tutorial, awak ambil apa yang saya cakap ni, awak tulis sebagai pemahaman anda. Itu cara belajar subjek MPU ni. Itu cara belajar subjek ni. Yang membuat pembacaan yang cuba pastikan fakta tu betul ialah saya. Saya yang akan makan fakta-fakta ni. Fakta ni ialah makanan saya. Tetapi anda, kalau anda makan fakta, anda tak dapat apa-apa daripada subjek saya. Keluar daripada subjek etika, tapi etika ke laut. Keluar daripada subjek peradaban, tapi keluar cekecek, orang kata dengan orang tua, masih lagi adab tu tidak sampai ke tahap yang sepatutnya. Jadi bila anda faham apa yang saya ajar, itu pun dah memadai. Nak lulus subjek ni tak ada masalah. InsyaAllah semua orang lulus. Kalau datang kelas, yang dia ada kalau tu. Yang pentingnya nak lulus senang. Kehadiran kuliah 100% atau 80% ke atas. Kurang 80% saya tak boleh tolong awak. Okey, itu memang sesuatu yang sangat-sangat crucial lah. Jadi kehadiran anda ni bukan sahaja dalam borang Google Form. Ni yang kehadiran ni saya tengok setakat ni ada 18 pelajar dengan saya. Saya akan badi kehadiran awak situ dengan kehadiran sini. Saya akan tengok. Okay. Jadi walaupun awak isi borang Google, awak tak datang kuliah dengan saya ni, saya akan tanyalah dalam grup nanti. Berapa orang tak ada kuliah, kenapa tak ada kuliah, sila PM saya. Jadi itu pentinglah kuliah. Itu etika tu.
Seorang pelajar etikanya kena datang kuliah. Seorang pelajar kena buka kamera kalau tidak ada masalah. Kalau internet rumah dia laju kan. Internet Malaysia laju loh ni kan. Tak laju ke internet Malaysia? Saya rasa macam laju je. Kan? Jadi kalau internet awak laju sila buka. Kalau tak ada apa-apa orang kata kesukaran lah. Itu etika tu. Etika. Sebab apa? Bila anda belajar di rumah tetapi sebenarnya etika sebagai pelajar itu masih ada. Kena pakai baju betul-betul. Kena pakai tudung untuk muslimat, kena pakai kopiah untuk muslimin sebab itu pakaian pelajar kias awak sedang memakai pakaian pelajar kias. Janganlah selekeh sangat duk pakai baju tidur, baju kelawar kan, baju pijamas jumpa pensyarah bukan tak boleh lah tu. Okey, tu etika tu. Secara tak langsung Dan juga peradabannya ialah dari segi adab sebagai pelajar bila berhadapan dengan pensyarah, anda menunjukkan komitmen kepada apa yang diajar walaupun secara online. Komitmen tu dia boleh bergantung kepada cara anda memandang wajah pensyarah anda ketika dia mengajar ataupun anda mengambil nota daripada apa yang dia kata. Itu di antara adab sebagai pelajar. Saya pun tak terkecuali jika saya menjadi pelajar, saya masih lagi akan lakukan perkara yang sama seperti yang saya cakap pada anda. Sebab sekarang pun saya tengah proceed dengan PhD saya. Bila saya berhadapan dengan supervisor saya, dia pensyarah saya. Walaupun kadang-kadang supervisor kita lebih muda daripada kita. Kita anggap dia sebagai orang yang lebih tahu. Okay? Jadi istilah etika dan peradaban ini ialah lebih kepada praktikal. Practicality. Yang belajar daripada buku ni adalah teori. Teori ni bolehlah nak lulu peksa. Tapi praktikal itu untuk diri anda. Itu sebenarnya tujuan belajar mata pelajaran umum. Nanti boleh jawablah kalau Umi, Abi tanya, Mama, Baba tanya, Ibu, Ayah tanya, apa ngaji etika peradaban ni? Awak boleh jawablah. Okey, kita belajar ni sebabnya untuk membina sahsiah kami nanti sebagai graduan. Kita tak nak ada graduan yang keluar. Ada CJ diploma ataupun CJ pengajian Islam. Lepas tu awak proceed dengan diploma pengajian Islam. Awak proceed dengan ijazah pengajian Islam. Ada budak pengajian Islam. Belajar ada sampai tinggi. Tapi bila keluar-keluar, tak bawa etika dan peradaban. Kita jadi dalam kalangan mereka yang membuat onar pula di luar sana. Okay? Ataupun kita menjadi penentang kepada masyarakat, sesuatu masyarakat ke, kita balah dengan orang lain ke, ataupun kita buat benda yang tak betul ke. Jadi orang akan pandang anda sebagai graduan. Siapa dia ni? Tanya, siapa dia ni? Oh, rupanya graduan pengajian Islam. Oh, tak belajar ke etika peradaban dulu? Belajar. Tapi Puan kecek ya lah. Orang kata, Puan Siti ni dia kecek lah kelas, dia tak belajar apa-apa. Itu pemahaman yang anda kena pegang lah. Nak belajar sesuatu, ada caranya. Okey. Jadi, hari ini sepatutnya saya share mana. Okey. Oh, tak buka lagi kejap. Saya buka nota dulu. Buka dah rasanya nota tadi. Kat sini. Okey. Sepatutnya kita belajar yang ini. Topik 2. Konsep etika dan peradaban. Ini saya dah kongsi dah. Saya kongsi dah dalam Google Classroom awak. Okey, dan ini memang nota yang dikeluarkan oleh pihak UKM di mana mereka dari segi orang kata kajian mereka pun ada banyak sangat intipati yang ditulis dalam nota ni. Itu untuk pengetahuan awak. Tetapi saya tak nak ngajar awak dalam nota. Kalau ajar awak dalam nota kan saya rasa tak sampai 5 minit awak lost. Mungkin lepas 5 minit baru awak lebih mendengar bunyi perut awak daripada awak mendengar suara saya. Okey, lapar bila nak habis ni, ngantuknya bila nak habis ni. Betul, sebab benda ni belajar fakta tu saya kata. Kalau awak hadam fakta macam awak makan nasi, awak akan ngantuk. Siapa tak ngantuk lepas makan nasi? Pakat ngantuk belaka. Kan? Saya akan ajar awak sejarah, awak pun tengok paleolitik, mesolitik, belajar belaka dah ni waktu SPM dulu ataupun waktu zaman sekolah dulu dia. Saya rasa budak sekolah rendah, anak saya sekolah rendah belajar dah ni. Zaman paleolitik, mesolitik, anak saya benguak juga waktu buat nota ni. Okay, jadi benda ni benda yang sama kita belajar waktu, bukan kita, awak belajar waktu zaman sekolah. Jadi saya tak nak pegang ni, saya tak nak bawa nota ni. Saya akan bawa sesuatu yang lebih praktikal yang boleh membawa anda kepada pemahaman terhadap topik 2 kita. Apa topik 2 kita? Topik 2 ini bertajuk konsep etika dan peradaban. Okay. Apa objektifnya? Objektifnya ialah kita nak faham, bukan kita, anda nak faham konsep etika dan peradaban serta perkembangan idea dan amalannya. Okay. Apa perkembangan idea pada zaman kini tentang etika dan peradaban ni? Okey. Saya kena mute. Kalau awak bising, saya kena mute. Okey.
Bukan awak bising, kadang-kadang bunyi belakang kokek bunyi share ke saya sayang awak. Okey, jadi objektif ni kita nak tengok yang coklat ni. Tak nampak 75/75. Okey, nak tengok yang coklat ni, perkembangan idea dan amalan. Jadi zaman awak ni bukan zaman Mesolitik, bukan zaman Paleolitik, zaman awak ni zaman teknologi. Zaman teknologi yang mana awak belajar daripada internet. Awak belajar secara maya, virtual. Yang mana pada zaman saya dulu tak pernah terfikir saya akan jumpa pensyarah saya dalam telefon, dalam laptop. Oh, bisa ke zaman lo ni. Zaman saya tak ada gini. Zaman saya kalau ada COVID tu rasanya memang tak ngaji setahun. Tak pergi lah, tak pergi jumpa, tak pergi masuk kampus. Tapi Alhamdulillah, COVID ini hadir pada zaman teknologi dah ada. Okey. Jadi, objektif kita nak faham etika dan peradaban. Perkembangan pada zaman kini macam mana? Oh, okey. Itu objektifnya. Hasil pembelajarannya apa pula? Hasil pembelajarannya ialah anda boleh menjelaskan konsep etika dalam sejarah pemikiran manusia. Pemikiran anda ni. Anda ni kalau ikutkan tu orang kata ada satu baru menjana pemikiran anda sebenarnya. Anda mula nak menjana, mula nak pergi ke arah satu proses pemikiran yang lebih tinggi. Dan anda boleh membincangkan konsep peradaban dalam sejarah pemikiran manusia. Okey. Saya akan bawa anda menelusuri topik ini dengan dunia semasa. Kaedah saya lain sikit. Nota ni boleh tengok. Nota ni boleh baca. Nota ni boleh difahamkan. Buku ni boleh baca. Okey, buku ni boleh baca. Tetapi untuk sesi kuliah, saya akan bagi awak satu dunia yang sebenar. Okey, apa maksud saya tu? Okey, jom kita tengok apa yang saya nak share dengan awak. Okey, untuk etika dan peradaban. Mana perginya? Okey. Untuk tajuk ni, saya sebenarnya banyak kalau kita nak cari dari segi blog ataupun penulisan artikel dalam internet yang berkaitan dengan tajuk etika dan peradaban. Tetapi saya cari dan saya jumpa yang ini sangat menarik untuk saya kongsi dengan anda sebab dia ada gambar, dia ada bukti dan dia ada sumber-sumber yang dia beritahu dari mana dia dapat sumber tersebut dan boleh dipercayai sebab datang daripada sumber-sumber akademik. Okay, untuk tajuk ni, topik yang pertama, subtopik pertama dalam tajuk konsep etika dan peradaban ialah kita mengetahui tentang pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Dan salah satu di antaranya ialah bercerita tentang bagaimana agama yang terawal datang ke tanah Melayu adalah agama Hindu. Agama Hindu bukan agama Islam jangan salah sangka. Sebab agama Hindu itu datang seawal kurun ketiga ke tanah Melayu ini hasil daripada beberapa faktor dan di antara faktor yang paling besar untuk kehadiran agama Hindu ke alam Melayu, ke tanah Melayu ialah kehadiran para meswara ke tanah Melayu daripada Palembang. Dan para meswara ialah seorang yang beragama Hindu. Okey, itu memang sejarah. Para meswara beragama Hindu Sekejap. Ada orang buka suara tu. Siapa buka suara? Okey, kejap kena mute. Okey. Saya kena mute sebab buka radio tu sedap lagu radio tu. Okey, jadi apa yang kita boleh baca daripada sini ditulis oleh Azhar Ishak. Azhar Ishak. Kalau anda pun mungkin anak suruh anda baca, anda kata malas nak baca. Tapi ada gambar, tengok gambar. Jom tengok gambar. Oh, cantiknya gambar kan. Boleh bayang tak gambar ni pada zaman dahulu ni macam pedagang daripada Eropah ni. Dia pakai baju macam orang-orang Portugis Eropah, mungkin daripada Belanda atau mungkin daripada Portugis. Okay, ini orang-orang Melayu Dan di sini pula ada gambar Syekh macam mungkin dia daripada tanah Arab. Okay, jadi zaman dulu mana ada bangunan besar kan, mana ada kereta, mana ada motor kan. Yang ada zaman dulu ialah kapal. Kita memang melalui laut. Nak pergi mana naik laut, naik kapal atau jalan kaki. Basikal pun tak ada lagi pada zaman tu tau. Basikal cuma masuk ke tanah Melayu ni katanya dengan kemasukan Jepun. Jepun masuk ke tanah Melayu naik basikal. Bunyi macam kelakar tapi betul, memang mereka masuk ke tanah Melayu melalui jalan Kelantan, melalui negeri Kelantan, daripada atas, daripada Thailand masuk ke jalan masuk Kelantan naik basikal.
Jepun. Saya rasalah. Mungkin sebelum tu dah ada basikal tapi tanah Melayu tidak pakai basikal lagi. Okey. Jadi gambar cantik. Gambar cantik sekarang ni. Ini sebenarnya perkembangan isunya. Okey, ada satu isu yang berlaku baru-baru ini. Okey, saya pandang benda ni sebagai isu masyarakat. Saya tidak pernah mengajar pelajar saya daripada persepsi politik. Tak. Nanti awak kata ideologi politik madam ni. Tak, bukan. Saya mengajar pelajar saya dari segi pandangan masyarakat. Dia isu masyarakat. Okay, Menteri Sumber Manusia M. Kulasegaran meminta maaf atas kenyataannya beberapa lama dahulu daripada satu kontroversi yang mengatakan bahawa orang Melayu sebagai pendatang sebab agama Hindu dah ada di alam Melayu sejak lebih 2000 tahun dahulu. Sejarah mengatakan, memang betul, sejarah mengatakan agama Hindu ialah agama yang paling awal sampai ke tanah Melayu. Jadi, Menteri Sumber Manusia pernah keluarlah kenyataan macam ni. Tan Sri Rais Yatim pula mengatakan bahawa Kulasegaran hilang kredibiliti. Jadi ini cerita politik lah, kita tak nak, tapi kita nak tengok cerita masyarakat. Okay, disebabkan kenyataan ini, ramai pihak bersuara dan luahkan rasa tak puas hati. Okay. Kontroversi ini ada yang buka mata kita tentang sejarah tanah air juga. Okay. Alam Melayu ini pernah ada kerajaan Majapahit dan Sriwijaya yang menjadikan agama Hindu-Buddha sebagai asas. Kita tak nafikan itu adalah satu sejarah. Kalau awak baca buku saya, awak baca nota awak, ada sebut tentang kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Walau bagaimanapun tak bermakna orang Melayu dan penduduk alam ini dah beragama Buddha. Kerana sebelum kedatangan agama, kita sebenarnya dikenali mempunyai kepercayaan tersendiri dinamakan animisme dan dinamisme. Yang ini sebenarnya apa yang dipercayai sebelum agama-agama itu sampai ke tanah Melayu. Okey, cantik, dah sampai situ, faham tapi sekarang tak faham apa itu animisme, apa itu dinamisme kan. Okey, animisme ini percaya pada setiap benda ada jiwa, roh dan semangat. Bukan setiap benda hidup setiap benda ada jiwa, roh dan semangat. Contohnya kalau katakanlah mereka macam ada alat-alat yang dia gunakan untuk, saya ambil senanglah awak faham untuk orang yang menari makyung contohnya. Menari makyung gelang dia percaya gelang dia ada semangat. Sekali dia pakai gelang, dia dapat rasa roh makyung dia tu. Dia boleh menari dengan lebih baik. Orang yang buat wayang kulit, mereka kadang-kadang percaya kepada patung yang dia pegang tu mempunyai roh dan semangat. Orang dulu, animisme Jadi dia percaya benda tidak hidup itu ada juga jiwa, ada roh, ada semangat. Jadi animisme ini memuja roh, jiwa dan semangat pada waktu itu. Dinamisme pula kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh, jiwa dan semangat di mana dipercaya boleh mendatangkan kesan baik atau kesan buruk. Dia dinamisme datang dari perkataan dinamik. Dinamik maksudnya bergerak. Jadi katakanlah kalau dia percaya gelang makyung tadi tu, gelang dia setiap kali dia menari makyung, kalau gelang tu dia tak jaga dengan baik, gelang tu akan memberi kesan buruk pada diri dia. Dia mungkin tak boleh menari kalau gelang tu tak dijaga dengan baik. Kalau contohnya gelang tu pecah. Kalau gelang tu patah, dia rasa macam, oh, benda buruk nak berlaku. Itu dinamisme. Okey. Tapi bila datang Hindu dan Buddha ke Nusantara, upacara keagamaan orang Melayu jadi lebih formal dan rapi. Sebab setiap agama melakukan ibadat mereka dengan sangat bersistematik. Ada turutan. Tak usah tengok agama lain lah. Tengok agama Islam. Kita ada dalam rukun solat ada tertib. Dalam rukun wudu ada tertib. Jadi setiap kita punya ibadat agama kita adanya formality, adanya sistematik. Jadi erti kata lain, agama Hindu pun bila dia buat dia punya orang kata amalan kepercayaan agama dia pun dia ikut tertib. Jadi sebab itu dikatakan upacara keagamaan itu menjadi lebih formal dan rapi. Ini kepercayaan menjadi jamu kepada penunggu. Bukan nak suruh awak buat Saya nak beritahu ini dunia masyarakat kita. Zaman sebelum Islam datang dah buat, tapi lepas Islam datang sampai ke hari ni pun sebenarnya benda ni ada lagi. Bukan kata tak ada, ada lagi. Bukan orang bukan Islam buat ni, orang Islam pun buat benda macam ni.
Bagi lagi makan kepada penunggu. Saya percaya kalau tak, takkanlah tak ada cerita hantu ke. Ada kan cerita hantu kita tajuk penunggu lah, tajuk roh lah, tajuk mistik lah, tajuk mak apa tu? Apa tajuk Syamsul Yusof buat tu? Munafik, Khurafat, Syamsul Yusof buat kan. Saya suka filem-filem Syamsul Yusof. Cerita dia agak membuka minda. Okay, jadi ceritanya kita tengok apa yang dia cuba katakan di dalam artikel ni. Pedagang Cina dah sampai lebih awal ke Nusantara tapi ia tak berpengaruh seperti pedagang India. Yang ni saya baru tahu ni. Tapi ia telah dibuktikan, kita baca sikit, bila penduduk alam Melayu menerima Hinduism, ia sebenarnya satu perkara yang menarik dan unik. Sebab Kepulauan Melayu sebenarnya dah berhubung dengan pedagang Tiongkok dari Cina lebih awal lagi. Dan mereka ni datang dengan membawa budaya dan adat istiadat Cina. Tapi ia kurang menarik untuk orang Melayu pada waktu tu. Adat istiadat Cina ni macam pada waktu tu orang-orang di tanah Melayu macam, bukan tanah Melayu lah, di Kepulauan Melayu ni macam tak terima sangat budaya orang Cina pada waktu tu. Okay. Tetapi pengaruh dan kebudayaan Hindu itu meresap dengan mudah dan berjaya mempengaruhi masyarakat setempat bila dia mari. Apa yang menarik menurut N.J. Krom, ini adalah nama penyelidik ataupun penulis mana-mana buku atau dokumentasi, penerimaan Hinduism bukan melalui proses penaklukan kuasa tapi atas kerelaan masyarakat tempatan. Pada waktu ni orang India tak datang menakluk kita, tak ada. Kalau belajar sejarah mana ada orang India datang menakluk, tak ada. Orang India banyak pergi berdagang. Mereka terkenal dengan rempah. Orang India terkenal dengan rempah. Awak pun suka makan kari deh. Kari. Lepas tu apa lagi, bunga lawang, bunga cengkeh, bunga apa entah lagi tu. Yang rempah-rempah ratus. Tu semua datang daripada India lah tu. Okay, jadi ia bukan melalui proses penaklukan kuasa. Dan ia dipetik dari jurnal terbitan UKM. Sebab tu saya kata saya boleh percaya apa yang saya baca ni. Okey, daripada terbitan jurnal. Bila datang perkataan jurnal, jurnal ni ialah hasil kajian oleh ahli akademik. Bukan cerita atas angin dok. Krom menjelaskan tidak ada sebarang bukti yang dapat menunjukkan bahawa Kepulauan Melayu Indonesia pernah menerima kehadiran seorang raja dari mana-mana kerajaan India yang dikatakan telah menakluki kawasan tertentu atau mendirikan kerajaan. Maksudnya kita tak pernah dengar ada orang kerajaan India yang datang daripada India yang menakluk mana-mana kepulauan. Tak ada, kita tak dengar. Okey, itu kita pegang. Ni kalau tengok kan cantiknya peta ni Malaysia duduk sini sampai sini kecil Malaysia kan. Tetapi perdagangan itu sangat meluas sebabnya mereka kena lalu Malaysia ni. Kena lalu dekat Selat Melaka ni untuk pergi ke kawasan sebelah sini. Okey, kawasan Melayu Austronesia yang juga merangkumi Kepulauan Melayu. Ni kata kawasan Melayu Austronesia. Sebab orang Melayu banyak duduk sini. Awak jangan rasa orang Melayu ni orang Malaysia je lah. Salah. Orang Melayu bukan kat Malaysia je. Kemboja ada orang Melayu, Vietnam ada orang Melayu. Apa lagi? Indonesia ada orang Melayu, Thailand ada orang Melayu, Singapura ada orang Melayu. Kita duk kata Melayu ni Malaysia. Duk salah. Melayu ni dia ada kepulauan orang Melayu kat sini. Okay, dalam masa yang sama ada juga sarjana yang kata penyerapan Hinduism itu berlaku dalam jangka masa yang lama dan secara perlahan-perlahan. Okey. Dan masih dipertanggungjawabkan kepada para pedagang India. Tu saya kata pedagang India yang datang merantau ni pada ketika itu. Seterusnya Krom juga berkata dengan kehadiran Hinduism, sedikit sebanyak ia menyumbang kepada kemajuan kesenian Nusantara ni. Bukti dia banyak. Ada kuil-kuil lama. Tertekan IDM pula. Okay. Ada bukti-bukti kuil. Ada candi-candi. Ada tugu. Tidak dinafikan. Wayang kulit kita. Ada unsur Hinduism dalam wayang kulit kita. Ada dalam wayang kulit kalau awak kenal tentang Sita, tentang Dewa Rama, ada semua tu, Ramayana, semua ada dalam wayang kulit. Kalau dia ikutkan di Kelantan ni. Situ dah nampak dah bukti bahawa Hindu itu sangat kuat pengaruhnya kepada masyarakat di tanah Melayu. Ia juga memajukan bahasa masyarakat tempatan dan bahasa Melayu dan Jawa. Okey, kita banyak kehadiran perkataan Sanskrit. Ada perkataan Sanskrit. Sanskrit ni datang daripada orang Hindu. Kalau jumpa perkataan Sanskrit, Sanskrit itu datang daripada orang-orang Hindu. Yang dianggap sebagai satu penghormatan terhadap kebudayaan masyarakat di Kepulauan Melayu Indonesia kerana bahasa Sanskrit dianggap suci dalam Hinduism. Itu bahasa kitab mereka. Kalau tanya saya. Okey? Jadi ini pun daripada terbitan UKM. Kita pergi lagi. Ini adalah kuil.
kuil yang lama ni di tanah Jawa. Jadi kita bukan cakap pasal tanah Melayu saja, kita cakap tentang kehadiran agama Hindu tu di Kepulauan Melayu. Ni di Kepulauan Jawa ni ada kuil besar. Pura Parahyangan Agung Jagat Karta, kuil Hindu di tanah Jawa. Okay. Walaupun macam tu, ada perdebatan tentang kedatangan Hindu ke alam Melayu. Okay. Ada pengkaji kata, mustahil pedagang kelas bawahan yang sebarkan Hindu di alam Melayu. Seorang pengkaji barat, J.C. Van Leo, ada buat kajian mendalam tentang sejarah Indonesia dan alam Melayu. Okay, kajian dia ada mengkritik pandangan sejarawan lain yang kata Hinduism meresap masuk ke alam Melayu kerana kesan pedagang India. Sebab kata dia, banyak pedagang India yang datang ke tanah Melayu, ke alam Melayu ni. Bila sebut alam Melayu ni, kepulauan tadi itu masuk alam Melayu, bukan tanah Melayu saja. Yang datang ke alam Melayu ni, pada masa tu ialah kelas bawahan. Sedangkan amalan Hindu, masyarakat Kepulauan Melayu bercirikan kebudayaan golongan Brahman, iaitu atasan, kelas atasan. Okay, orang Hindu ni dia ada kelas-kelas. Kalau awak belajar sejarah tentang agama, awak kan tahu juga ni sebab nanti kita akan belajar tentang agama Hindu ya. Ini kita belajar perbezaan agama nanti. Okey, golongan kelas atasan Hindu kita panggil Brahman, golongan Brahman. Jadi, pengkaji ni J.C. Van Leo ni dia kata, mustahil lah golongan pedagang India yang sebar ke ajaran Hindu. Mustahil. Okey. Ni kalau kita tengok ni Brahmin di Bali, Jawa. Okey, Brahmin ni orang alim dia lah, orang alim berketurunan Hindu dia. Dia panggil Brahmin. Okey. Perkara ini diperkuatkan oleh institusi Keraton Istana Jawa pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Bantam. Tak ada hubungan rapat dengan para pedagang India. Okey, di mana dikatakan keterpecilan pedagang India di keraton semasa pemerintahan Kerajaan Hindu. Golongan tersebut kemudiannya hidup terpinggir di komuniti sendiri yang dikenali sebagai perkampungan keling. Yang ini menunjukkan kepada bahawa di zaman Istana Jawa dulu, mereka tidak ada hubungan rapat dengan pedagang India. Tak ada. Di mana pedagang India ni dikatakan mereka hidup terpinggir dalam perkampungan yang dinamakan perkampungan keling. Itu perkampungan mereka. Makanya Van Leo jelas menolak pandangan bahawa penyebaran kebudayaan Hindu di Kepulauan Melayu dan pedagang daripada India. Maksudnya Hindu tu bukan datang daripada pedagang India. Itu pandangan Van Leo. Okay. J.C. Van Leo dan Kodes mengatakan bahawa golongan Brahman yang datang dari India sebenarnya siapa Brahman ni? Sebenarnya mereka diundang oleh raja setempat untuk meraihkan kesatriaan raja dan memperkukuhkan kedudukan mereka. Jadi kajian oleh Van Leo mengatakan Hindu datang ke alam Melayu kerana diundang oleh raja setempat di alam Melayu ini untuk meraihkan kesatriaan raja. Ini pandangan oleh ahli akademik bernama J.C. Van Leo dan juga Curtis. Betul atau tidak itu berdasarkan bukti yang mereka beritahu dalam penulisan artikel akademik mereka. Okey, tengok gambar sikit. Ni seni bina Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Bisa saya. Okey, boleh baca. Okey, jadi ini nampak ya macam ada sedikit pengaruh Hindu di sini. Lahirnya kepercayaan terhadap dewa-dewi dan kayangan dalam masyarakat Melayu. Okey. Nanti ada yang kata, apa hal puan ajar kita orang Hindu pula ni? Sebab tak masuk lagi orang Islam. Islam ada juga pas ni. Jangan risaulah nanti awak kata belajar Hindu pula kita ni. Dok, awak kena tahu sebab kita nak tahu etika tu sebenarnya. Kita ni, hidup awak ni, ada juga pengaruh Hindu sebenarnya sikit sebanyak. Ada di bawah ni saya tunjuk awak. Apa pengaruh Hindu sehingga awak kata, macam mana madam boleh kata kita pengaruh Hindu? Nanti saya ayatkan awak. Okay, kita tengok atas ni dulu. Okay, menurut Profesor pula Dr. Syashul. Okay, menurut Profesor Syed Naqib Al-Atas, agama Hindu boleh masuk. Kenapa mudah sangat masuk kepada masyarakat Melayu? Sebab agama Hindu ni dia sangat rapat dengan animisme dan kependetaan. Dia percaya pada orang-orang alim. Animisme ni dia memang percaya benda-benda gaib. Jadi agama Hindu pun dia banyak percaya pada benda gaib sebab dia percaya kepada dewa-dewa dia. Dia percaya dewa dia datang, dewa dia ni berbentuk apa macam ular kan. Dalam ular ni di antara binatang-binatang yang suci untuk mereka ya. Ular lagi apa lagi? Gajah, okey, lembu, itu suci, itu animisme lah tu. Jadi sebab tu masyarakat Melayu pada waktu tu sangat mudah menerima animisme. Tapi dengan faktor ini jugalah alam Melayu mengabaikan ilmu saintifik, logik dan rasional.
Pada waktu ni mula ilmu saintifik, logik rasional tak ada dah waktu ni. Sebab kita terlampau percaya kepada benda-benda yang animisme tadi tu. Kita percaya roh nenek moyang kita masih ada walaupun mereka telah meninggal dunia. Pada waktu tu. Okey, sangat-sangat percaya. Apa yang ada pada masa tu lebih kepada epik Hindu. Yang penuh dengan cerita magis, kepahlawanan, mistik dan alam kayangan. Spiritualisme, dewa-dewa dan alam kayangan. Kesusasteraan klasik Melayu. Okey, kita tengok buktinya. Ada ya dalam hikayat Sang Boma. Ni cerita Melayu tulis Arab ni. Tulis Jawi ke tulis Arab ni? Okey. Saya rasa tulis Jawi ni. Okey, adanya hikayat yang mana bapanya seorang dewa. Sang Boma ni, bapa kepada Sang Boma ni ialah seorang dewa. Maksudnya hikayat kita dipengaruhi oleh Hinduism. Walaupun pada waktu tu agama Islam dah ada. Bila masuk Islam, nak tak kata agama Hindu itu pupus, tak. Kepercayaan Hindu itu masih wujud. Sebab kita tengok hikayat yang ditulis ini, walaupun tulisannya macam tulisan Jawi ya, tapi ni bukan kat Malaysia, ni kat Jawa ni sebenarnya. Perang Pandawa Jaya. Okay, mereka menulis dalam Jawi tapi hikayatnya masih lagi ada pengaruh dewa. Okay. Contoh lain kalau kita tengok di hikayat Malim Deman. Cerita pasal perkahwinan Tuanku Malim Deman, putera Raja Dunia dengan puteri bongsu berasal dari dewa-dewi. Begitu juga dengan hikayat Panji Semirang. Okay, kata yang empunya cerita, tersebutlah perkataan di dalam kayangan hendak membuat lelakon supaya menjadi cerita. Kerana tatkala itu alam dunia pun belum ramai pun belum banyak manusia, bermuafakatlah penduduk kayangan itu hendak turun ke dalam dunia supaya menjadi panjang lelakon ceritanya. Oh, cantik ayat dia, ayat sastra ni. Hikayat Panji Semirang. Menunjukkan bahawa pengaruh Hindu itu masih ada. Okey. Jadi jelas pengaruh Hindu-Buddha sedikit banyak diserapkan dalam kepercayaan masyarakat Melayu. Sebab itu Raja-Raja Melayu selalu digambarkan dengan pelbagai perkara mistik dan juga magis. Kalau kita tengok kan kepercayaan kain kuning. Kain kuning untuk sultan-sultan kita dianggap sebagai warna diraja. Ada pengaruh Hindu ya. Sebabnya kalau kita tengok untuk agama Hindu sendiri, orang kata mereka juga mengangkat kain kuning tu untuk macam orang-orang mulia kain kuning mereka tu. Jadi ada juga adat istiadat Raja-Raja Melayu yang mana ada juga berkaitan dengan mistik dan juga magis. Jadi walaupun pada zaman sekarang tak banyak dah, kita dah banyak berpegang pada agama Islam dan menentang syirik dan khurafat, tetapi masih ada lagi sebenarnya orang Melayu yang percaya kepada agama animisme ini. Kepercayaan agama animisme ini. Okey, macam kisah kemangkatan seorang raja yang kemudiannya gaib ke alam kayangan. Penggunaan warna kuning sebagai warna istana berkait rapat dengan konsep dewa dewi. Okey, jadi boleh nampak perkaitan ni, perkembangan etika dan peradaban pada zaman kita masih ada lagi. Okey, sikit lagi ni yang saya kata tadi, kita percaya kita masih ada lagi unsur-unsur Hindu walaupun dah beragama Islam Masyarakat alam Melayu percaya pada alam roh dan semangat. Okey, salah satu yang penting adalah roh padi. Ada orang Kedah ke sini? Tak ada orang Kedah tak ada orang Kelantan belaka ke? Pada orang Kedah, mungkin mereka tahu dekat Kedah banyak padi. Jadi kadang-kadang ada lagi orang-orang kampung yang mungkin percaya kepada roh padi. Jadi kalau padi ni tak jadi, maksudnya mereka tak cukup memuja roh padi. Jadi mereka kena puja roh padi tu zaman dululah. Pada zaman sekarang ni kalau tidak menuai padi dengan baik tu, maksudnya padi tak tumbuh lah. Tak cukup pengairan tu, tak tumbuhlah padinya. Kita sekarang lebih percaya pada sains. Okey kan? Jadi roh padi tu masih ada. Dan perayaan terbesar masa tu ialah menuai padi. Ni juga. Ni gambar apa ni? Mak Yong berasal dari nama Mak Hyang yang ada persamaan dengan Dewi Seri iaitu Dewi Hindu Jawa. Kalau pernah tengok Mak Yong lah, teater Mak Yong ni sebenarnya dah tak ada dilakonkan sangat. Tapi Jabatan Kebudayaan Negeri Kelantan masih lagi buat pementasan teater Mak Yong. Sebab apa sekarang kita dah patuh syariah. Bila patuh syariah, Mak Yong ni dia tak boleh melibatkan penari wanita. Sebab tu di Kelantan ni Mak Yong dah semakin pupus. Tapi sekarang ni Mak Yong ditarikan oleh lelaki. Itu pun isu sebab penari Mak Yong lelaki tapi pakai baju wanita. Sebab kisah Mak Yong ialah kisah tentang puteri. Bukan kisah tentang putera. Jadi ada isu lah
ada isu yang sangat besar tentang Mak Yong pada zaman sekarang, sebab terutama sekali Kelantan berpegang mempunyai moto negeri ini ialah membangun bersama Islam, dan juga kita kena patuh syariah. Okey. Satu lagi ialah orang Melayu dah mula suka dengan maritim. Maritim ni laut. Maritim ni laut kita kan nelayan kan. Jadi lepas habis cerita pasal padi tu, orang Melayu dah mula pergi ke laut. Dah mula pergi ke laut untuk menangkap ikan. Okey, dah mula meninggalkan perayaan menuai padi. Okey, tapi dia nak cerita kat sini, pada waktu kita meraihkan menuai padi tu, dia macam sambutan hari raya. Pada waktu tu sangatlah besar sambutan untuk menuai padi. Tapi dengan peredaran masa, masyarakat Melayu terbinanya kapal layar, jadi kita lebih suka berlayar di laut. Jadi kita maritim pula lah. Okay. Dengan beragama Hindu, orang Melayu turut menyambut hari perayaan cahaya. Yang ni kata Hindu ni masih ada lagi sampai sekarang. Bila hari raya kita pergi pasang pelita. Sedangkan memasang pelita ini adalah kebudayaan orang Hindu untuk perayaan cahaya mereka yang dikenali sebagai perayaan Deepavali ataupun Diwali. Ini salah satu pengaruh Hindu yang masih ada sampai ke hari ini. Sampaikan ada di antara kepercayaan yang mengatakan malam 7 likur kena pergi buka pelita. 7 malam terakhir Ramadan, ada setengah-setengah masih beranggapan bila malam 7 likur, untuk 7 malam terakhir Ramadan, kita kena buka pelita. Sampai tahap tu masih lagi ada orang-orang tua yang percaya. Jadi kalau awak tengok 7 malam terakhir ada orang buka pelita tu, maksudnya dia masih percayalah. Maksudnya saya tak tahu, wallahualam, ada penangan mengatakan bahawa untuk benda tu ialah mereka nak halau waktu tu setan baru keluar. Setan baru lepas lagi pada ikatan. Jadi sebab tu buka lampu tak apa-apa, tak kepercayaan, tapi kita jangan buat lah. Bila kita dah tahu tentang ini, kita sepatutnya tak payah buat lah. Okay? Nak main meriam buluh, itu main merecun ni pula bukan kebudayaan kita. Main merecun, main bunga api ni kebudayaan orang Cina. Tapi orang Melayu ambil untuk sambut air raya. Kan? Cuma kita tak menari tarian naga je macam set ni. Tu je kita tak buat. Kan? Kita pergi bersolat, itu bagus. Teruskan dengan solat, teruskan dengan memohon maaf dan bertakbir sepanjang malam, insya-Allah. Okey, bila dah cerita panjang lebar ni, kita nak juga tahu kedatangan Islam kan? Okey, dia cerita terus tentang kedatangan Islam. Jadi dalam hal menentukan dari mana Islam datang ke alam Melayu, kita tengok pandangan beberapa orang sarjana lah. Okay, Crom dengan Van Leer dah sebut dah tadi. Dia kata Islam ke alam Melayu dibawa oleh pedagang India dari Gujarat. Dan bukan dari tanah Arab. Okey, ini satu kajian. Betul ke datang daripada India pedagang India dari Gujarat, bukan dari tanah Arab Okey, Van Leer juga kata kedatangan Islam ke alam Melayu tak bawa budaya yang tinggi kepada masyarakat tempatan pada waktu tu. Dia melemahkan Islamisasi alam Melayu dengan membandingkan dengan Hinduisme. Ini dilakukan oleh Van Leer. Okey, ayat yang Van Leer guna ialah ni. Van Leer berpendapat bahawa kegiatan perdagangan yang dimonopoli pedagang Islam Kepulauan Melayu Indonesia pada waktu 16-17 Masihi tidak membawa perubahan yang besar kerana kemajuan tersebut telah sedia dicapai pada zaman sebelumnya, iaitu Hindu. Maksudnya Hindu pada waktu tu, pada kedatangan agama Hindu itu, saya pun ayat ini mungkin boleh dikatakan benar juga, sebabnya Hindu itu datang ke tanah Melayu oleh Parameswara. Parameswara membuka Melaka. Dikatakan oleh Tun Sri Lanang di dalam Salalatus Salatin. Salalatus Salatin menceritakan dengan lebih jelas bagaimana Parameswara membuka Melaka sehingga pelabuhan Melaka itu menjadi begitu makmur dan begitu meriah dengan kedatangan pedagang. Hanya ketika kemeriahan itu berlakulah pada waktu itu pedagang Islam datang ke pelabuhan Melaka. Jadi ayat ini mungkin benar, tapi ini pandangan Van Leer di atas itu kajian dia. Okay, tapi pandangan Van Leer itu dipatah oleh Profesor Said Naqib Al-Atas, menunjukkan bukti Islam itu datang ke tanah melalui tanah Arab dan bukan India. Okey. Ini adalah Prof Tan Sri Dr. Said Naqib Al-Atas.
Kalau sebut nama Nakib Al-Atas, sangat-sangat dikenali oleh kalangan cendekiawan lah. Okay. Apa yang Nakib Al-Atas cakap? Okay, dia teliti isi kandungan, cara penghuraian aliran ilmu tasawuf, bentuk huruf, tulisan jawi, nama-nama hari, kaedah hafalan Al-Quran dan beberapa amalan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu yang sampai sekarang ini. Jadi ajaran Islam itu datang dari Arab, bukan India. Sebab kata Van Leo tadi, ajaran Arab ajaran Islam datang daripada pedagang Gujarat. Okay. Sejajar dengan itu, beliau turut menyanggah pandangan kebanyakan pengkaji Barat yang mengatakan Islamisasi di alam Melayu tidak melalui proses penyebaran yang sistematik. Okey, salah lah. Okey, apa yang menarik lagi ialah Marco Polo pula. Marco Polo ni dia seorang pengembara. Dia bukan pedagang Marco Polo dia pengembara yang singgah ke Perlak. Sekarang ni Aceh. Pada tahun 1289, dia dapati ramai masyarakat di Aceh pada ketika itu sudah beragama Islam. Dan Ibnu Battuta, seorang scholar Islam, ahli akademi Islam, berpengalaman masa dia singgah ke Pasai. Ibnu Battuta mendapati Sultan Pasai telah memeluk agama Islam. Antaranya Malik Al-Saleh, Malik Al-Zahir, Malik Al-Mansur, di mana Samudra Pasai pula telah menjadi pusat penyebaran dan perkembangan Islam di Kepulauan Jawa dan Sulawesi pada tahun 1395 Masihi. Bila saya sebut ni, awak bayanglah muka Sultan Pasai tu macam mana, bayanglah Ibnu Battuta tu jumpa macam mana, bayanglah Marco Polo. Boleh bayang sebab saya bercerita sekarang ni. Saya bukan bagi fakta kat awak, saya tengah bercerita. Jadi apa lagi bukti-bukti yang menunjukkan bahawa adanya pengaruh Hindu tadi ni? Ni cerita pasal Islam ni, sampai sini nanti kita akan cerita benda lain pula pasal Islam . Di antara pengaruh Hindu pula, kita tengoknya adanya penemuan yang tertua di Asia Tenggara. Kompleks arkeologi Sungai Batu diisytiharkan sebagai tamadun terawal tertua di Asia Tenggara. Ni candi ni, kalau tak salah ni candi ni, mesti candi ni. Kita nampak banyak dokumen masyarakat. Bernasib baik bahan kita. Itulah masalahnya kalau awak tanya saya lah kan. Dokumen dan sejarah Malaysia ni, kalau nak cari di Malaysia payah. Tapi banyak di antara dokumen dan dokumen sejarah ini terletak di luar negara. Contoh yang diberitahu oleh Profesor Emeritus Khoo Kay Kim ialah dia terletak sedikit di Amsterdam, di Lisbon, di Singapura, di Jepun . Dan ada setengah-setengahnya di Belanda juga sebab Belanda pernah menjajah kita, Portugis pernah menjajah kita. Jadi ada di antara dokumentasi yang ada tu ditulis oleh pihak mereka. Jadi dia duduk kat sana, dia tak duduk kat Malaysia. Dekat Malaysia ni kalau awak tanya saya mana dapat tahu tentang cerita Parameswara, kita boleh cakap kita tahu dia cerita Parameswara daripada Sulalatus Salatin. Sulalatus Salatin ialah buku hikayat. Saya ada buku tu tapi kat office, tak boleh nak tunjuk kat awak. Nanti saya bagi awak link kalau awak nak beli buku Sulalatus Salatin boleh baca. Tapi ramai pelajar saya yang baca buku tu tak lepas, tak habis. Sebab apa? Bahasa dia tinggi sangat, bahasa orang lama. Bahasa sastra lama. Ini adalah contoh padang football. Padang football lah. Yang ada di British Library dalam tulisan Arab. Padang football. Maksudnya orang-orang yang British main football lah kat Malaysia ni. Jadi diharapkan lepas ni pengkaji sejarah beriltizam menyambut seruan Profesor Khoo. Maksudnya kalau awak nak jadi pengkaji sejarah. Bukan kata pelajar pendidikan Islam tak boleh nak jadi pengkaji sejarah . Sebabnya Islam itu sendiri, kita berasal daripada sejarah Islam ni, tamadun Islam ni. Apa sejarah kita yang paling hebat? Iaitu Al-Quran itu adalah buku sejarah yang paling hebat. Kenapa Allah mengajar kita untuk percaya dan juga beriman dengan Al-Quran? Sebabnya Al-Quran itu banyak sejarah. Kita belajar daripada sirah-sirah Nabi. Kita belajar daripada sirah-sirah sahabat-sahabat Nabi. Kita belajar daripada sejarah-sejarah ulama-ulama. Jadi kalau budak-budak pengajian Islam boleh menjadi ahli sejarawan yang baik, sebenarnya kita boleh nampak sejarah itu sebenarnya tak jauh daripada apa yang dikatakan daripada Al-Quran. Al-Quran tu dah sebut banyak sangat tentang sejarah. Yang dijumpa ni sikit je lah, kita nak buktikan bahawa sejarah di Malaysia ni dari mana datangnya Hindu, dari mana datangnya Islam, itu sajalah. Tapi sebenarnya kalau nak dibuktikan sejarah tu lebih lama, even sejarah dinosaur pun kita boleh persoalkan. Adakah dinosaur itu betul-betul wujud? Ada siapa minat dinosaur?
Anak saya minat dinosaur. Saya tak tahu nama dinosaur. Saya cuma tahu Tyrannosaurus. Tu je yang saya tahu, T-Rex. Anak saya semua nama dinosaur dia boleh sebut. Okey. Okey, bila ibu sebut nama dinosaur dia gelak ya. Ibu salah, ibu salah. Kebiasalah anak saya kan. Okey, jadi kat sini saya ada lagi sebenarnya daripada Marwiyah Ahmad. Walaupun dia blog, tetapi Marwiyah Ahmad ini sangat bijak dalam menulis artikelnya dengan sangat baik. Okey, kalau ada masa nanti boleh bacalah. Saya akan bagi awak link, awak boleh baca siapa Parameswara. Macam tadi kan ada kan kita cakap bahawa adanya kenapa benda ni wujud. Sebenarnya ada satu kenyataan oleh menteri yang cakap bahawa Melayu itu datang daripada keturunan India kan. Jadi dia cuba counter attack kat sini. Bukan counter attack, dia memberi fakta. Kalau cakap kita kalau cakapkan kita keturunan Tamil kita marah. Kalau cakapkan banyak ikut Hindu kita tersinggung. Tapi masih minat tengok cerita Hindi. Masa bersanding, masa kahwin, make up, inai, masya-Allah. Ribu-riban duit habis. Masih tabur beras kunyit dan sebagainya. Itu budaya Hindu tu. Kan, berinai bagai semua kan. Itu semua budaya Hindu. Tapi bila dikatakan keturunan Tamil kita marah. Okey, saya tak nak cakap bahawa saya setuju dengan dia atau saya tak bersetuju dengan dia. Itu anda fikir sendiri. Anda sebagai pelajar di peringkat IPT ni, anda boleh berfikir dah sebenarnya. Anda dah boleh pegang kepada persepsi anda dengan cara membaca. Okey. Jadi dia yang hebatnya penulisan Marwiyah ni, dia mula-mula dia keluar dengan fakta-fakta yang datang daripada buku, iaitu The Malay Sultanate of Malacca. Buku ini ditulis oleh Ismail Azman Omar ni. Okey. Kita tahu kan cerita Parameswara nampak pelanduk tendang anjing kan. Dia tanya pokok apa yang betul tengah bersandar sekarang. Itu nama pokok Melaka, wahai Sultan. Okey, jadi nama cerita dulu-dululah. Lepas tu dia pula yang saya jadi boleh nak terima tak terima tu ialah dia keluarkan benda ni. Yang ni apa je saya besarkan Yang ini sebenarnya saya tak tahu dari mana dia dapat. Dia buktikan bahawa kalau nak kata datang daripada keturunan Tamil tu, keturunan India tu, tak tahulah genealogi ni betul ke tidak. Okey. Dikatakan ayah Parameswara bernama Adityavarman. Dia adalah Raja Melayu tetapi Adityavarman ini berasal daripada Singsari, Kertanagara dan juga Maulivarmadeva, Raja Palembang. Dia keturunan India. Kat sini dia keluarkan hujah dia ni. Kalau awak baca ni memang cerita dia adalah cerita yang saya rasa boleh dibuat sebagai hujah. Tetapi mengikut Tun Sri Lanang, dia keluarkan macam ni. Tun Sri Lanang mengatakan Parameswara itu datang daripada keturunan yang ini. Mana? Ini keturunan Tan Sri Buana. Okey, Tun Sri Lanang, Raja Iskandar datang bermula daripada Sri Tribuana. Sang Sapurba Taramberi Tribuana. Yang mana dia memang Melayu. Okey. Wallahualam bisawab. Saya tinggalkan kepada anda sebab kita dah nak habis. Okey. Jadi saya bagi anda tu sebab nak bagi anda berfikir. Itu dunia, itu masyarakat. Kalau saya ajar buku ni ke anda tak sampai 5 minit, anda tidur. Tapi bila saya bagi benda isu-isu semasa yang mana anda faham di dunia anda sekarang ni, macam-macam perkara boleh keluar sebagai ilmu baru. Kenapa sebagai ilmu baru? Sebab kita dah banyak capaian. Kita dah banyak benda yang boleh bawa kita sampai sedalam-dalam ilmu, sedalam-dalam sejarah kita boleh korek dan sejarah-sejarah sekarang ni. Dan kita dah boleh nampak sejarah itu secara lebih jelas. Yang mana betul, yang mana salah, itu bergantung kepada bagaimana anda berfikir. Adakah sejarah ini boleh dipercayai? Adakah sejarah ini boleh dipercayai? Adakah bukti ini boleh dipercayai? Adakah bukti ini boleh dipercayai? Itu kena masuk kelas saya pula lah nanti. Masuk diploma nanti kelas kemahiran berfikir. Masuklah saya ngajar kemahiran berfikir. Itu pula proses lain. Okay, jadi secara ringkasnya pada hari ini, anda sebenarnya dah nampak bahawa itu baru satu topik tu, panjang lagi ni. Okay? Pergerakan, idea dan amalan etika dan peradaban dunia mengatakan bahawa kewujudan tamadun awal itu dan perkembangan tamadun awal itu adalah melalui pengaruh unsur-unsur agama. Agama Hindu dan agama Melayu. Kita tak masuk lagi kepada konsep etika yang mana kita akan mula masuk nanti kepada Kesultanan Melayu macam mana. Bagaimana kolonial pula, bagaimana memberi etika kepada rakyat Melayu pada waktu itu. Okey, ada sebarang soalan?
Tak ada. Okey, kalau tak ada sebarang soalan, saya pun tak nak ambil masa lama, mungkin awak ada kelas selepas ini. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Saya sekadar berkongsi apa yang saya rasa betul bagi diri saya. Mungkin ia tidak betul bagi diri anda. Tapi saya mengharapkan feedback itu ataupun output itu anda berikan secara berhemah dan bijaksana. Okey, kita jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri baik-baik. Salam. Waalaikumsalam. Terima kasih, madam. Terima kasih, Sama-sama. madam. Sama-sama. Jaga diri.